Okey, start kerja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dah masuk, malam ni dah masuk 6 Ramadan Ustaz Abdullah Bukhari. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, seperti biasa kita berasa bertuah kerana pada hari ini dan malam-malam sebelum ni kita bersama dengan para murabi kita untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Maka pada malam ni insya-Allah kita akan bersama dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi di bumi Malaysia ini, okey, iaitu Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim. Okey. Jadi Ustaz, hari ini kita akan berbincang sedikit sebanyak tentang apa yang Allah ingin kita tahu daripada juzuk ke-6. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita adalah terlebih dahulu untuk kita memperkenalkan Ustaz Abdullah Bukhari. Ustaz Abdullah Bukhari berasal daripada Kota Baru, Kelantan, Ustaz. Betul Ya, baik. Dapat pendidikan di Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat daripada Darul Quran Jaki pada tahun 1993 hingga 1997. Kemudian menyambung kajian di peringkat Sarjana Muda Usuluddin Perkurusan Al-Quran di Universiti Malaya pada tahun 1997 hingga tahun 2000. Kemudian menyambung pengajian dalam bidang Sarjana Usuluddin Perkhususan Tafsir Al-Quran Al-Karim juga daripada Universiti Malaya pada tahun 2000 hingga 2004. Sekarang beliau merupakan Ketua Jabatan Tilawah Al-Quran di Salpet Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang menarik tentang Ustaz Abdullah Bukhari ini, beliau telah menulis sebanyak 8 karya saya sehingga sekarang. Okey, antaranya Apabila Tuhan Berbicara, Cerita Haji Wartawan Al-Quran, Nota Daripada Tuhan, Faisulit Mimpi, Berjalan, Melihat, Mentafsir Cerita Wartawan Al-Quran, dan yang terkini Ustaz, Kisah Malaysia Berkurung COVID-19 Ya, alhamdulillah. Tapi yang peliknya Ustaz, Perintah Kawalan Berkurung belum habis tapi Ustaz dah keluar buku Itulah. Maksudnya bila bersambung ni akan ada buku kedua kot. Itu bagi Dr. Azrul pula. Allah, insya-Allah. Tapi lah apa yang saya belajar daripada Ustaz Abdullah Bukhari apabila menyediakan kuliah-kuliah perlu dibuat dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk yang soft copy supaya kita boleh transfer maklumat-maklumat tersebut dalam bentuk buku dan sebagainya. Okey, ini antara tip lah untuk siapa yang nak nulis buku di luar sana. Setiap kuliah kita sediakan slide dan kemudian kita transfer dalam bentuk buku, insya-Allah. Jadi Ustaz, hari ini kita akan berbicara tentang juzuk ke-6. Kalau kita lihat juzuk ke-6 ni adalah juzuk yang kelima. Juzuk yang kelima. Okey, juzuk yang kelima. Kalau lihat juzuk yang kelima ni memang berbicara tentang surah An-Nisa. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Dr. Azrul, sedang penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa yang diperuntukkan kepada saya cuma 30 minit dan sebenarnya mustahil untuk kita habiskan satu juzuk dalam masa 30 minit. Cuma malam ini ataupun ini kaedah yang saya gunakan. Saya mula secara spesifik tahun lepas lah. Setiap hari saya buat sinopsis ringkas setiap juzuk, saya buat setiap hari sampai habis 30 juzuk. Cuma tahun ni kita fokus juzuk cuma lebih panjang, lebih terperinci. Okey, sebelum kita mulakan juzuk 5 ni, biasa tak kita dengar para ustaz apabila mereka berbicara di hujungnya sebelum tutup ceramah, ustaz akan kata apa? Dia kata apa? Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Dan sebenarnya benda tu di dalam juzuk 5 Allah Taala sebut. Okey, surah An-Nisa, juzuk 5. Di banyak topik macam ni, saya akan pergi sekali lalu, saya akan lalu sekali cerita secara ringkas mana-mana topik. Tetapi kalau dirasakan topik itu perlu saya hurai lebih lanjut lagi, saya akan hurai.
Okey, mula-mula tuan-tuan, juzuk yang kelima ini macam dikatakan oleh Dr. Azrun tadi terdiri daripada surah An-Nisa, iaitu mula pada ayat 24 sampailah kepada ayat yang ke 47. 147. Dan di awal juzuk 5 ni, contohnya ayat yang ke-24 dan yang ke-25 cerita kahwin. Sebab apa? Dia berkesinambungan dengan ayat yang ke-23 surah An-Nisa, akhir juzuk 4. Cerita dia senarai orang yang tak boleh dikahwini. Dan pada ayat 24 tu dia sambung lagi siapa yang tak boleh dikahwini oleh kita, iaitu wanita-wanita ataupun isteri orang. Okey, kemudian ayat yang ke-25 ni Allah Ta'ala cerita tata cara ataupun kebenaran berkahwin dengan hamba. Dia isu ni mungkin zaman kita tak nampak ketara lah. Tapi pada zaman Nabi, ketika zaman penurunan wahyu, mana-mana lelaki yang nak berkahwin, mereka mesti mempunyai bekal ataupun nilai duit untuk mahar yang cukup. Tetapi mereka tak mampu untuk menyediakan mahar yang cukup, lalu mereka nak juga kahwin. Allah Ta'ala lalu memberikan alternatif kepada mereka dengan berkahwin dengan hamba wanita. Apa beza dia? Hamba wanita, dia punya mahar ni separuh lebih rendah. Tetapi maksudnya bolehlah sebagai alternatif, kalau tak dapat wanita merdeka, mereka boleh kahwin dengan wanita hamba. Walau bagaimanapun, saya duk baca tafsir, berkahwin dengan wanita hamba ini walaupun dibenarkan tetapi tidak digalakkan. Sebab kita bayar mahar perkahwinan kepada isteri kita hamba tu, duit mahar perkahwinan akan diperolehi oleh tuan dia sebagai tebusan kepada, maaf saya cakap, kemaluan hamba dia. Jadi walaupun dia tak boleh disetubuhi oleh tuan dia, tetapi dia tetap kena berkhidmat seperti biasa kepada tuan dia. Jadi isteri hamba ni, isteri kita kalau dia hamba, dia akan menjalani dua tugas, iaitu tugas layan tuan dia dan tugas melayan suami. Jadi banyak sangat komitmen dia dibimbangi, tidak dapat memberi fokus kepada rumah tangga. Sebab tu dia katakan berkahwin dengan hamba wanita ni adalah pilihan terakhir. Kalau boleh cari yang merdeka. Okey, seterusnya ayat 31. Okey, ayat 31 ni Allah Ta'ala cerita kelebihan mengenai meninggalkan dosa besar. Kalau kita digoda untuk melakukan dosa besar, kita tinggalkan dosa besar sedaya upaya, bonusnya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita kecil. Allah kata, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kalau sekiranya kamu menjauhi dosa besar yang kamu dilarang melakukannya, Allah kata, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami hapuskan daripada kamu dosa-dosa kecil. Jadi prinsip dia, jaga diri, jangan buat dosa besar sedaya mampu. Allah Ta'ala akan beri kelebihan diampun dosa kecil. Okey, ayat 32. Ayat 32 ni larangan iri hati. Ini interesting. Allah kata, wala tatamannaw, janganlah kamu berharap ataupun diterjemahkan iri hati. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Terhadap kelebihan yang Allah Ta'ala berikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabn. Bagi lelaki ada bahagian apa yang mereka kerjakan, begitu juga wanita. Cerita dia apa ayat ni? Cerita dia saya baca dalam sebuah riwayat, isteri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Dia kata lelaki ni asyik disebut ataupun diberikan kelebihan. Bila cerita mengenai jihad, lelaki disebut. Dia cerita mengenai hijrah, lelaki disebut. Jadi seolah-olah tidak ada habuan untuk kaum wanita. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, Allah kata jangan kamu iri hati kepada kelebihan yang diberikan kepada sebahagian kamu. Jangan risau, untuk lelaki ada bahagian dia, walin nisa'i nasibun mimma iktasabn, dan untuk perempuan pun ada kelebihan dia. Cuma yang cantik ayat ni, Allah kata was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah daripada kurniannya. Jadi kita jangan iri hati tengok orang tu lebih, kita iri hati. Jangan. Kalau kita iri hati kepada kelebihan itu, sebenarnya kita tak puas hati kepada Allah yang beri kelebihan itu kepada dia. Daripada kita buang masa iri hati kepada kawan tu, baik kita minta dengan Allah. Dan ulama tafsir kata apa? Bila Allah Ta'ala kata was'alullaha min fadlih, minta. Bila dia suruh minta, bermakna dia nak bagi. Jadi kesimpulan dia, jangan iri hati mengawal kelebihan orang, minta dengan Allah. Okey, seterusnya ayat 34-35 ini biasa kita tahu. Ini cerita mengenai lelaki adalah pemimpin kepada perempuan dalam rumah tangga kerana kelebihan Allah Ta'ala berikan. Dan ayat ini juga dicerita mengenai cara didik isteri. Tegur, asing tempat tidur ataupun pukul. Cuma perkataan pukul di sini ni, kalau kita ambil secara literal pukul,
ini boleh dieksploitasi oleh pihak musuh Islam yang mengatakan Islam membenarkan suami memukul isteri. Sebab tu kita kena tengok dari segi susun atur pun dia duduk di hujung sekali. Dia kata fa'idhuhunna, beri peringatan secara baik, asing tempat tidur dan pukul. Dan biasanya wanita yang baik nak sampai kepada tahap pukul tu, dia tak akan sampai ke situ, dia cepat sedar dia melakukan kesilapan. Dan pukul tu pula bukan flying kick bukan flying kick, tetapi pukul yang tidak menyakitkan. Sebab tu kita kena belajar tafsir. Dan disebut pukul di sini, dia macam apa? Dia kata macam pukul pada bahagian-bahagian yang tidak menyakitkan, ataupun paling tidak ambil kayu sugi tu dalam tafsir sebut. Ketuk kat mana? Ketuk dekat punggung ataupun bahu untuk memberi peringatan, bukan untuk menyakitkan. Okey, seterusnya ayat yang ke-43. Ayat ni kalau kita tak mengaji tafsir, kita akan keliru. Dalam pengajian tafsir ataupun ulumul Quran ada satu bab dipanggil nasikh mansukh, pembatal dan hukum yang kena batal. Jadi kalau orang mengaji tafsir dia tahu ayat ni sudah dibatalkan dengan ayat lain. Ayat yang ke-43 ni kalau perhati makna dia, Allah kata wahai orang yang beriman, jangan dekati solat kalau kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu sebut. Jadi seolah-olahnya bolehlah minum arak. Tidak, kita jawab. Arak itu mengalami 4 peringkat pengharaman. Yang pertama disebut mudaratnya ada, memabukkan dalam surah An-Nahl. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Mereka tanya mengenai arak dan juga judi. Pada keduanya ada mudarat, ada manfaat, tapi mudaratnya lagi besar. Itu yang kedua. Yang ketiga ayat ni, jangan sembahyang kalau kamu mabuk. Dan yang terakhir surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Tak silap saya, itu diharamkan sama sekali. Jadi jangan keliru. Sebab tu kita buka Al-Quran, kena belajar ulum Al-Quran, kena belajar ilmu alat untuk memahami. Okey, ayat 46. Ayat 46 ini celaan Allah kepada orang Yahudi. Dan celaan itu disebut antara banyak celaan jenayah mereka, antara yang menarik, dia kata apa? Wara'ina layyam bi'alsinatihim. Orang Yahudi ni dia belik lidah dia. Contohnya pada perkataan ra'ina, dia pusing perkataan ra'ina jadi ru'una. Lepas tu antara contoh lagi perkataan Assalamualaikum, mereka jatuhkan dengan sengaja huruf lam jadi Assalamualaikum. Cerita ra'ina ni. Orang Arab ketika Nabi baru hijrah ke Madinah, mereka ni kalau dengar cakap Nabi, mungkin Nabi cakap laju sikit ke, ataupun kita kata mereka perlu kepada penjelasan yang lebih detail. Biasanya para sahabat Nabi dalam budaya Arab, dia akan apa? Dia akan kata ra'ina ya Rasulullah. Ra'ina, ra'ina, ra'ikan kami, tunggu sekejap. Macam bahasa muda, excuse us ya Rasulullah. Boleh ulang balik tak? Jadi bila orang Arab ni cakap dengan Nabi, ra'ina ya Rasulullah. Ra'ina. Jadi Yahudi dia dengar. Dan dalam bahasa Yahudi ada perkataan yang hampir sama dengan ra'ina, iaitu ru'una. Dalam bahasa Yahudi, ru'una satu cacian, bodoh, celaka. Jadi bila mereka jumpa dengan Nabi, mereka tak kata ra'ina ya Rasulullah, mereka kata ru'una ya Rasulullah. Dimaki Nabi. Jadi berikutan celaan mereka tu, Allah turunkan satu ayat khusus dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Lepas ni jangan sebut lagi perkataan ra'ina. Seolah-olah perkataan ra'ina tu dibuang langsung daripada kamus Arab. Sebaliknya waqulu dhurna wasma'u, tukar. Kalau kamu nak celah, excuse us tu tukar, jangan pakai ra'ina tapi pakai unzurna, lihatlah kami, wasma'u, dan dengar apa kami nak tanya. Itu satu kata ra'ina. Yang salam tu pula, mereka jumpa dengan Nabi, mereka kata assalamualaikum. Dia buang lam. Itu kata mata layyam bi alsinatihim. Dia belik dengan lidah tu. Lepas tu kita, kalau kita bagi salam betul-betul. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Ekom. Itu semua tak elok, tak senonoh tu. Kalau boleh kita jangan buat perangai macam Yahudi. Okey, seterusnya kita ambil yang penting-penting. Ayat 58. Ayat ni popular tapi ramai yang tak tahu ayat ni turun dalam Kaabah. Ayat yang ke-58. Allah kata innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah mengarahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya ataupun yang berhak untuk menerimanya. Cerita ni kalau baca dalam asbab nuzul dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun dalam beberapa riwayat lain, ketika pembukaan kota Mekah, bila dah dipecahkan berhala di sekeliling Kaabah, Nabi pun nak masuk ke dalam Kaabah. Dan pada masa itu di Mekah dia ada dua keluarga
yang memegang dua perkara penting. Satu dipanggil siqayah, jaga air. Air sampai sekarang kita tengok di Mekah ada tong air. Rupanya pada zaman Nabi, pak jaga air ni keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Dan juga keluarga Abbas lah yang pegang. Manakala yang pegang kunci Kaabah ni adalah Bani Syaibah. Dan pada masa itu kunci Kaabah dipegang oleh seorang sahabat yang bernama Uthman bin Talha. Jadi Nabi nak masuk, Nabi panggil lah Uthman. Jadi ringkas cerita bila Uthman datang, Uthman pun serah kunci. Masa Uthman serah kunci, tiba-tiba ada satu riwayat kata Abbas mencelah, ada riwayat yang kata Sayyidina Ali mencelah. Dia kata Rasulullah, alang-alang dah ada kunci itu di tanganmu, serahkan kepada kami supaya kami berhak untuk pegang, jaga air dan juga kunci Kaabah. Lalu Uthman bin Talha pun suruh, dia kata Rasulullah, aku serahkan kunci ini kepadamu dengan amanah daripada Allah. Nabi pun buka Kaabah, masuk, solat 2 rakaat. Masa Nabi keluar, Nabi baca ayat ni, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nabi panggil Uthman, Nabi kata ambil kunci ni, ia kekal di tangan kamu wahai Bani Abi Talhah, kekal sampai hari kiamat, dan tidak ada siapa yang boleh cabut hak kamu untuk pegang kunci ini melainkan orang yang zalim. Sebab tu sampai sekarang setahu saya kunci Kaabah tu dipegang oleh Bani Syaibah. Okey, terus tuan-tuan kita tengok kita ambil yang jarang kita dengar lah. Okey. Ayat yang ke-75. Ini isu sensitif 2-3 hari ni. Isu sensitif mengenai pelarian Rohingya. Kita nak biarkan mereka mati di tengah laut ataupun benarkan mereka masuk membawa masalah-masalah baru. Dan saya duk baca-baca berkaitan dengan apa Rohingya ni ataupun kita kata pelarian ni, dia ada dipanggil al-laji'un, sehingga ada ditulis tesis PhD tak silap saya, tajuk ahkamu al-laji'in, hukum hakam berkaitan dengan pelarian. Dan dalam tu perbincangan panjang lebar, dan antara satu ayat yang disebut berkaitan dengan pelarian, kita kena bela pelarian sama ada dengan perang untuk membebaskan mereka atau memberi perlindungan. Dia duduk pada ayat yang ke-75. Cuma ayat 75 ni konteks dia ada segelintir umat Islam yang terkandas di Mekah pada zaman Nabi. Sebab mereka nak berhijrah. Hijrah pada zaman Nabi itu wajib, mereka nak berhijrah tetapi mereka tak mampu. Lalu mereka terkandas di Mekah dan mereka ditindas. Lalu tengah-tengah mereka duduk ditindas, Allah Ta'ala sebut mereka berdoa. Cuba tengok ayat ni. Allah kata, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kenapalah kamu tak nak berperang pada jalan Allah? وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, dan membela orang yang tertindas minar rijal, daripada lelaki-lelaki, wal nisa, wanita-wanita, wal bildan, dan juga kanak-kanak. Yang mana mereka ini alladzina yaqulun, sentiasa kata Rabbana, Tuhan kami, akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha, keluarkanlah kami daripada negeri yang zalim sungguh penduduknya ni, orang Mekah rifa tu, waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira, jadikan kepada kami pelindung dan juga penolong. Jadi berdasarkan ayat ni, di Mekah tu ada yang terkandas, Nabi pun doakan mereka supaya diberi kebebasan. Akhirnya Allah Ta'ala makbulkan doa mereka, mereka diberi ruang oleh Allah untuk berhijrah. Jadi ayat ni kadang-kadang kita marahlah juga dengan Rohingya, ada sentimen dan sebagainya. Tapi ayat ni kadang-kadang dijiwai ataupun situasi itu dialami juga oleh mereka. Itu cerita panjang lebar lah. Okey. Ayat 79 yang kita sebut tadi. Ustaz-ustaz sebut apa yang baik daripada Allah, apa yang buat kelemahan di sini. Mana punca dia? Ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja yang baik daripada Allah, dan apa yang buat daripada kelemahan diri sendiri, ya. Ayat yang ke-79 ni kalau kita faham konteks dia apa? Apa yang berlaku salah kita. Orang tanya kenapa sampai kena kencing manis? Salah saya tak jaga kesihatan. Bukan kata kenapa tak sampai kena kencing manis. Takdir Allah. Bukan begitu cara dia. Kenapa gagal exam? Sebab kawan saya hasut saya tak study. Apa duk ajak main game dan sebagainya. Bukan begitu. Kenapa masalah salah saya. Dan bila kita akui kesilapan kita, insya-Allah kita akan temui jalan untuk untuk membaiki diri. Okey, seterusnya ayat yang ke-82. 80 ni tadabbur. Allah Ta'ala suruh tadabbur. Dan saya yakin percaya tadabbur center ditubuhkan kerana ruh di sebalik ayat yang ke-82. 83. Ayat 83 ni elok di zaman media sosial ni. Macam itu hari baru-baru ada PKP,
Setiap hari masuk je berita-berita yang mengarut, lepas tu duduk sekejap dinafikan, berita palsu. Jadi ayat yang ke-83 ini Allah Ta'ala suruh kita berhati-hati. Dan sebarang berita jangan kita terus sebar sehinggalah kita rujuk kepada autoriti. Allah kata wa idza ja'ahum min al-amri aw amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih. Dan apabila datang kepada mereka urusan ataupun berita keamanan ataupun ketakutan, segera mereka sebar. Siapa ni? Orang munafik. Lepas Allah kata walau rudduhu, kalaulah mereka kembalikan berita itu ila rasul, kepada Rasulullah, wa ila ulil amri minhum, dan juga kepada para pemerintah dalam kalangan mereka, sudah pasti mereka tahu nak ambil cerita sebenarnya macam mana. Asbab nuzul dia kalau baca, Rasulullah pernah mengasingkan diri daripada isteri baginda selama sebulan. Hadis ini popular dalam Sahih Bukhari. Ada banyak sebab lah ulama kata. Satunya kerana Nabi, para isteri Nabi minta nafkah yang lebih. Lalu Nabi pun macam asingkan diri, marahlah kepada isteri baginda. Bila Nabi ni dah asingkan diri sampai sebulan, orang pun mula dah bercakap, Nabi dah ceraikan isteri dia dan sebagainya. Bila Umar dengar, Umar nak mengesahkan benda ni. Umar masuk jumpa dengan Nabi. Umar tanya Nabi, Nabi kata, tak, aku just mengasingkan diri daripada isteriku. Lepas tu Nabi kata, hari ni hari terakhir. Lepas tu Umar masuk balik ke dalam masjid, Umar kata, bukan begitu, Nabi tak ceraikan isteri dia. Maksudnya ayat ni prinsip dia, sebarang berita yang kita dengar, jangan mudah nak sebar. Rujuk dulu kepada ulil amri. Macam COVID-19 sekarang ni. Rujuk KKM. Jangan main sebar dan. Okey, kemudian seterusnya, interesting, ayat 95. Ayat 95 ni kelebihan orang buta. Kelebihan si buta. Okey, ayat 95 ni Allah Ta'ala cerita mengenai beza di antara orang yang pergi berperang dengan jiwa raga dengan orang yang duduk, bukan beriman tapi duduk tak keluar berperang. Ayat ni tuan-tuan, sebenarnya ni dalam Sahih Bukhari ada cerita ni. Tengok saya baca. Tuan-tuan kalau boleh tengok sekali ayat yang ke-95. Bagaimana ayat ni pada peringkat awalnya turun tetapi diubah kerana seorang lelaki buta. Tengok. Allah kata la yastawil qa'iduna minal mu'minina. Sebenarnya ayat ni macam mana bunyi dia? La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahidun. Perkataan ghairu ulil darar asalnya tidak ada. Pada kali pertama ayat ni turun kepada Rasulullah, ayat tu memang tak ada. Sampai habis. Allah kata tak sama orang beriman yang duduk dan orang yang berjihad pada jalan Allah. Sampai habis ayat. Bila Nabi dapat ayat ni, Nabi panggil penulis wahyu, Nabi kata tulis. Lalu Nabi baca kan. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah, sampai habis. Pada masa itu Abdullah ibni Ummi Maktum, lelaki yang menyebabkan surah Abasa wa Tawalla turun tu. Dia ni si buta. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi berperang tapi aku buta. Lepas tu Jibril pun datang. Jibril kata, Muhammad, ini ayatnya. Nabi pun baca lagi sekali. La yastawil qa'iduna minal mu'mina ghairu ulil darar. Maksud ada pengecualian. Maksud apa? Tak sama antara orang yang beriman yang duduk tak pergi berperang, melainkan ulil darar, orang yang mempunyai darurat ataupun mudarat seperti si buta wal mujahidun. Bayangkan tuan-tuan, ayat ni Allah Ta'ala modify, tambah 3 patah. Ghairu ulil darar, kerana seorang lelaki yang kita kata pun cuma orang buta, tapi kerana dia Allah Ta'ala ubah ayat ni. Bayangkan tuan-tuan bagaimana manaqib ataupun kelebihan yang ada pada lelaki itu. Okey, terus ada dikit 7 minit lagi. Ayat yang ke-101. Ini cerita mengenai asal usul solat qasar. Kita semayang qasar musafir sebenarnya tuan-tuan. Dulu semayangnya di Mekah qasar lah, 2-2-2. Kemudian turun wahyu ataupun Nabi dapat wahyu semayang 5 waktu, rakaat jadi 4. Kemudian solat qasar ni berdasarkan ayat 101 ni, asal cerita dia diturunkan ataupun dibenarkan qasar solat tu 4 jadi 2 bila dalam perang. Cuba tengok ayat ni. Allah kata, wa idza darabtum fil ardi, bila kamu keluar musafir berperang kepada jalan Allah di bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak menjadi kesalahan ke atas kamu an taqsuru, untuk kamu pendekkan minas salah. Apa ilah dia, sebab dia, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, kalau kamu takut orang kafir akan menyerang kamu. Jadi asalnya ayat ni turun ketika perang. Walaupun begitu rukhsah, kelonggaran ataupun kelonggaran boleh qasar semayang ini kemudiannya dilanjutkan dalam semua
keputusan. Itu rahmat Allah lah kepada kita. Tapi asal cerita dia turun dalam perang. Kita boleh tengok pada ayat 101 ni. 102. Ayat 102 ni tuan-tuan, solat perang ataupun dipanggil dalam konsep fiqh dipanggil solatul khauf. Solat ketika takut. Dan ayat 102 ni cerita bila berada dalam keadaan takut, mungkin dalam perang, kalau nak solat macam mana, kita kena atur saf. Perincian itu disebut pada ayat 102 dan ditambah lagi dengan hadis-hadis lain. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran pada ayat 102 ni? Masuk solat berjemaah ketika perang. Ulama kata apa? Kalau dalam perang pun umat Allah Ta'ala suruh umat Islam pada ayat 102 ni berjemaah. Apatah lagi ketika aman damai. Kita tak berperang ni tiba-tiba kita tak pergi berjemaah. Sungguh malang. Lepas tu setengah madhab mengatakan solat berjemaah ni wajib. Okey tuan-tuan, terusnya ayat 105 sampai 113 ni. 105 sampai 113 cerita mengenai sabotaj seorang lelaki munafik di Madinah. Sabotaj lelaki munafik di Madinah nama dia Tu'mah bin Ubayriq. Tu'mah bin Ubayriq, ringkas cerita, dia rancang untuk kita kata menuduh atau kita kata nak mengenakan seorang lelaki Yahudi. Dia curi barang, dia pergi letak rumah lelaki Yahudi itu, dia tinggalkan kesan. Akhirnya orang pakat tuduh lelaki Yahudi itu mencuri. Lepas tu Nabi hampir menghukum lelaki Yahudi. Sebab apa? Nabi melihat berdasarkan sahih. Sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat 105 sampai 113 menceritakan cerita sebenar. Lelaki Yahudi itu tidak bersalah. Yang bersalah sebenarnya adalah Tu'mah bin Ubayriq. Cuma yang penting pada kita ayat 109. Ayat 109 ni Allah Ta'ala beri peringatan kepada umat Islam, jangan cepat nak membela. Kemungkinan orang yang kita bela itu adalah orang yang salah. Dan dalam kes ni dia ada sentimen racism sikit. Sebab apa? Tu'mah tu orang Arab. Nampak wajah dia seperti Muslim. Manakala yang dituduh adalah orang Yahudi. Jadi kita dah ada kecenderungan mudah nak menuduh si Yahudi sebab mereka dah lakukan jenayah. Tapi dalam kes ini Allah Ta'ala beri peringatan. Walaupun dia Yahudi, kamu kena siasat dengan mendalam. Cerita dia banyaklah. 105 sampai 113. Dan para ulama bila bincang mengenai ijazul Quran, mukjizat Al-Quran, satu mukjizat yang ada pada Al-Quran dikata ijazul ghaibi. Ijaz, mukjizat Al-Quran yang menyatakan perkara ghaib. Benda ni Nabi tak tahu ni. Lalu Allah Ta'ala turunkan. Lalu Nabi diberi penjelasan apa sebenarnya cerita di sebalik itu. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, kalau saya nak satu yang terakhir, daripada ayat 117 sampai ayat 121. Ini dia cerita mengenai peranan setan. Peranan setan. Cuba tengok ayat 119. Allah kata apa? Ini antara sumpah setan. Lepas tu kalau kita mengaji bahasa Arab, Dr. Azrul dia pakar bab ni, kita boleh tengok fi'il mudhari' bila dimasukkan lam ta'kid, tengok pada ayat ni. Wala udhillannahum, kali pun sana wa udhilluhum. Wala umannihim, tetapi dalam Al-Quran kalau kita perhati bila ayat cerita mengenai permusuhan manusia, iblis, setan dengan manusia, semua yang Allah Ta'ala datangkan dengan lafaz taukid. Itu disebut dalam beberapa surah. Cuma ayat ni kalau orang tak belajar tafsir dia pening. Tengok Allah kata apa? Setan sebut wala udhillannahum, aku akan benar-benar sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan benar-benar tanamkan angan-angan ke dalam mereka. Wala amurannahum, aku akan benar-benar suruh mereka. Lalu fala yubattikunna adhanal an'am, maka mereka akan tebuk telinga binatang ternak. Jadi kita pening, apa kaitan tebuk binatang ternak ni? Jadi untuk memahami ni kita kena faham hubung kait dengan surah lain. Dia gini mudah. Kita buka surah Al-An'am dan juga surah Al-Ma'idah ada cerita apa? Cerita orang Arab jahiliah ni asalnya selepas zaman Nabi Ibrahim, haiwan ternak, kambing, lembu, biri-biri halal. Sembelih, sebut nama Allah boleh makan. Kemudian ada seorang tokoh Arab namanya Amr bin Luhai. Dia lah orang yang pertama. Amr bin Luhai, dia orang pertama yang merosakkan agama Nabi Ibrahim. Dia yang first import masuk berhala ke Mekah. Dan dialah yang pertama buat syariat baru. Contoh dia kata, unta ni, unta nazar. Contoh kalau siapa-siapa pergi bernazar buat benda berat. Dia pergi musafir, berdagang. Dia kata kalau aku pergi, aku selamat balik.
aku bernazar akan buat benda ni. Lalu haiwan yang dinazarkan itu contoh nama dia Saibah. Disebut dalam surah Al-Maidah. Jadi bila dah letak, ini nama dia Saibah. Dia pun nak bagi orang cam, Saibah ni tak boleh diusik, tak boleh diganggu gugat. Dia buat macam mana? Dia petebuk telinga, dia pun gantung tali ke gantung selipar ke. Lepas tu unta tu dilepaskan begitu saja. Bila orang tengok unta tu, ada anting-anting selipar di telinga dari tebuk, ini unta untuk Tuhan berhala, jangan usik. Sedangkan unta tu asalnya halal, tetapi jadi haram. Kenapa? Idea-idea pelik yang dibuat oleh, dia kata Amr bin Luhai. Sebenarnya apa Amr bin Luhai buat tu ataupun orang jahiliah buat, topuk tambah pada syariat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu sebenarnya balik kepada member kita ni. Disebut dalam surah An-Nisa ni. Allah kata wala amrunahum, hasuk mereka sungguh-sungguh katanya iblis setan, fala yubattikunna adanal an'am. Mereka akan tebuk telinga binatang ternak, maksudnya mengharamkan benda yang halal dan nak kukuhkan pengharaman hak mereka cipta itu, mereka letak tanda kepada telinga. Lepas tu wala amrunahum, dan aku akan benar-benar suruh mereka, fala yughayyirunna khalqallah, maka mereka akan benar-benar mengubah ciptaan Allah. Bawah ciptaan Allah ni luas, disokong dengan nas hadis dan juga ayat lain. Antara contoh fala yughayyirunna khalqallah, mengubah ciptaan Allah ni apa dia? Pakai tattoo. Kata Nabi, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah Ta'ala melaknat orang yang pakai tattoo dan orang yang memakaikan tattoo dan orang yang buat tattoo. Potong dia kata sambung rambut, pakai tattoo, tajamkan gigi, masuk belakang. Ataupun dalam bahasa moden, mengubah ciptaan Allah ni kita kata dalam bahasa moden cosmetic surgery. Cosmetic surgery. Dan masuk bawah fala yughayyirunna khalqallah ini juga tukar jantina ataupun bahasa mudah sekali LGBT. Apa tu kena faham? Dia bila baca ayat ni, dia ada dua tu. Yang diharamkan termasuk dalam hasutan iblis ataupun setan dipanggil taghyir khalqillah. Taghyiru khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Tetapi ada kes-kes orang yang lahir dengan kita kata dispora gender ataupun gender dia tu macam bercelaru. Nak kata lelaki ke tidak, perempuan ke tidak. Lalu dia pun pergi jumpa dengan doktor dan dibuktikan secara saintifik hormon lelaki ataupun hormon wanita mengatasi hormon seterusnya. Lalu orang ni dihukum dengan hormon yang dominan. Itu zaman moden lah. Dia buat swab, dia test, dia check hormon mana lebih dominan. Lalu dibenarkan untuk dia tutup satu. Contoh dia lahir dengan dua kemaluan. Okey, lahir dengan dua kemaluan. Jadi dia ni nak kata perempuan pun tidak, lelaki pun tidak. Lalu pergi jumpa doktor, doktor pun check, dia ni sebenarnya dominan lagi hormon ataupun genetik lelaki. Lalu dia kena pakai hak lelaki, dia kena shutdown satu. Dan ini bukan taghyir khalqillah, dipanggil takmil khalqillah. Kalau baca dalam fiqh, nak tahu lelaki ke perempuan, ulama fiqh dulu-dulu kata apa? Tengok ketika dibuang air kecil, mana satu yang berfungsi. Itulah lebih kurang. Tetapi ayat ni nak cerita ini antara medan-medan ataupun ruang-ruang yang dilakukan ataupun digunakan oleh iblis ataupun setan yang bersumpah nak merosakkan anak Adam. Allah Alam. Cukup masa setengah jam. Masya Allah. Okey, satu kupasan yang sangat menarik, overview secara umum berkenaan dengan surah An-Nisa ayat 24 hingga 147. Banyak perkara-perkara menarik yang kita tengok sini Ustaz. Antara yang Ustaz sebut tentang dari sudut kalau kita menyebut salam, okey. Cuma ada beberapa soalan Ustaz. Kalau dari sudut sebutan jelaslah cara sebutan itu salah. Tapi dari sudut penulisan Ustaz, macam-macam. Assalamualaikum. Apa pandangan Ustaz di sudut itu? Dia apa saja kita tulis, biar dia membawa permakna yang betul. Kalau dia tulis Assalamualaikum aku tu bagi saya tak betul dah, kecuali kita sebut salam, kita tulis salam. Bila sebut salam itu adalah satu kata nama yang dah sempurna untuk kita faham. Oh, maksudnya Assalamualaikum. Okey. So antara benda yang perlu kita berikan perhatian lah dari sudut sebutan dan juga dari sudut kita menulis. Okey. Baik Ustaz. Ustaz juga ada menyebutkan tentang ijazul Quran tadi. Okey. Okey, sedikitlah saya nak Ustaz sentuh tentang isu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitu dari sudut seperti mana disebutkan oleh Syekh Fadhil Hasan Abbas dalam kitabnya. Dia menyebutkan satu bab Ustaz, ma yusamma bil ijazil adadi. Apa yang dinamakan sebagai mukjizat nombor Ustaz.
So boleh Ustaz jelaskan, sebab kita tengok dalam masyarakat kita hari ni rasanya baru-baru ni ada juga nombor ni buka secara random, kemudian maksudnya begini semasa berlakunya pandemik COVID-19 ni. Mohon Ustaz untuk jelaskan atau berberitakan. Okey, dia gini, bila sebut i'jaz adadi ni, setakat saya baca memang ada buat research, tetapi lebih kepada contoh, dia kata keseimbangan antara benda yang disebut oleh Allah. Contohnya disebut syurga neraka seimbang dalam jumlah yang sama, dunia akhirat dalam jumlah yang sama. Benda macam tu. Contoh berkata yaum, hari, diulang sebut sebanyak 365 hari, 365 kali yang mewakili hari. Benda tu kita kata satu sudut kajian, i'jaz adadi, satu sudut kajian, dan benda tu jangan pula difaham sehingga membawa kepada aspek nujum yang berlaku baru-baru ini. Kita tak ada kata i'jazul adadi, itu main tembak dia ikut sedap. Dan sebenarnya saya pernah tulis rencana dalam tulisan Syah, Al-Quran bukan kitab nujum. Sebab apa saya tulis masa tu, Sultan Agung kita yang sebelum ni, Sultan Muhammad yang kelima, hari pertabalan dia tu umur dia 47 tahun. Lalu geng-geng hak minat penujum, dia kata tengok Quran sebut dah surah yang ke-47 surah Muhammad. Dia kata sama seperti nama agung ni. Lepas tu macam contoh hari tu pernah Rio juga orang duk cerita mengenai 11 September di US. Dikaitkan dengan, dia kata 11 September 9 tu surah yang ke-9, surah At-Taubah. 11 tu pula merujuk pada juzuk 11. Lepas tu ayat mana, dia kata ayat 109 ke 102, cerita mengenai Masjid Dhirar. Binaan dia tu akhirnya runtuh kerana asasnya bukan kerana takwa. Waktu dia kata ayat ni, ayat 109 merujuk kepada 109 tingkat bangunan World Trade Center tu. Ini semua benda-benda yang kita kata tak boleh dikaitkan dengan mukjizat Al-Quran ataupun mukjizat adadi, mukjizat angka ataupun nombor. Ini lebih kepada nujum yang perlu kita bendung. Macam contoh mudah lah, macam COVID-19 3 tu. Dia kaitkan apa, dia kata hari tu 3 April satu. Kemudian dia kata positif COVID-19 itu 33. 33, dan hari itu akumulatif daripada awal pandemik COVID-19, hari itu jumlah pesakit yang positif 3,333. Jawapan mudah. Di Malaysia hari itu memanglah 3,333. Di negara lain ada 5,105. Jadi seolah-olah mukjizat Al-Quran tu kena untuk orang Malaysia hari itu je. Tak betul. Saya tak setuju. Okey. So maksudnya kesimpulan Ustaz, dari sudut al-i'jazul adadi ni, kalau kita tengok perbahasan Syekh Fazal Hasan Abbas juga menyebutkan bahawa sesuatu yang nombor yang membuat prediction masa depan itu ada masalah. Maksudnya nombor bukan berikan prediction, bukannya ahli nujum kita nak jadi pak belalang untuk kita nak meramal masa depan. Jadi kita ambil cakna tentang isu ni, jangan kita mudah untuk share kepada orang ramai. Bila dapat satu maklumat tu kita baca wow, memanglah wow, tetapi adakah maklumat itu sahih ataupun tidak? So kena beware before share. Ini antara perkara yang perlu kita perhatikan, perlu kita berwaspada. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan yang menyebarkan berita-berita palsu. Okey? Betul. Okay, Ustaz, kita tengok kok ada soalan daripada penonton kita. Tak ada lagi tu. Tak keluar lagi. Ustaz, kalau tak ada soalan Ustaz sebutkan tadi tentang ayat 79 tadi kan? Setiap yang baik itu daripada Allah. Okay. So dari sudut kita, bagaimana kita nak amalkan dalam kehidupan seharian kita bersangka baik dengan Tuhan ni? Sebab kita tengok dengan kisah Nabi Ayub AS, bagaimana akhlak baginda beradab dengan Allah. Ketika sakit pun tidak menyebut nama Allah, tapi menyebutkan disentuh oleh penyakit dan menyebutkan disentuh oleh syaitan. Masanya syaitan. Okay, jadi kemudian Nabi Adam AS, ketika mana Allah Ta'ala menegur Nabi Adam AS, baginda tidak menyalahkan Tuhan, tapi baginda menyebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maksudnya lihat akhlak para nabi ni, mereka begitu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita? Mula-mula sekali sudah pasti para nabi ni boleh beradab dengan Allah tu sebab mereka kenal Allah. Macam kita ni,
kita mudah nak salahkan Allah dalam sebarang takdir. Ini Allah punya pasal ni. Kenapa aku sakit? Sedangkan ramai lagi orang lebih jahat pada aku tak kena sakit macam aku. Jadi kata kunci pertama yang Dr. Azrul sebut tadi, para Nabi sangat halus dan beradab. Kenapa mereka mengenal Allah? Mereka bukan sekadar kenal Allah, mereka kenal hikmah penciptaan dan juga takdir Allah. Jadi ubat pertama kena ilmu. Sebab tu kita bila kita jumpa orang yang sakit ni, kita jangan jadi Tuhan nak salahkan dia. Kita kena galakkan dia supaya dia faham takdir mengikut sudut pandang yang Allah Ta'ala bagi. Contohnya bila dia sakit, kita jumpa dia, dia kata tak apa, ini rahmat Allah pada awak. Allah nak angkat darjat, mungkin ada Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita bawa dia supaya dia melihat hikmah tu di sebalik apa yang menimpa dia. Jangan kita pergi, kita menghukum dia, kita kata awak ni kalau ikut apa yang saya faham, sakit ni kerana dosa ni. Jadi kita pula menjadi wakil Tuhan untuk menghukum dia. Dia pokok pangkal dibalik kepada kenal Tuhan tu sendiri. Atau orang yang paling teruk diuji dalam sebuah hadis Mustadrak Al-Hakim, Nabi kata siapa? Para Nabi. Kemudian orang lagi rendah sikit darjat iman dia. Jadi, tapi janganlah pula orang kata, oh saya tak maulah kenal Allah, nanti teruk kena uji. Tak, kena gitu. Lagi tinggi ilmu kita, lagi tinggi takwa, Allah Ta'ala nak buktikan takwa kita, pure punya takwa, genuine punya takwa, diuji. Kita lepas makin naik. Jadi balik pada ayat 79 ini, sebenarnya di sebalik ayat ni Allah Ta'ala nak supaya kita cari hikmah apa yang buruk daripada aku. Cari hikmah. Kenapa jadi macam ni? Mungkin ada kesilapan aku. Tak payah salahkan orang lain, tak payah salahkan takdir. Dan bila kita jumpa kesilapan kita, selepas kita buat muhasabah, kita akan cuba untuk improve dan kita tidak ulangi kesilapan itu. Okey, cantik Ustaz berdasarkan Ustaz tadi. Saya nak relatekan sikit dengan apa yang berlaku semasa tempoh PKP Ustaz. Kita baca dalam berita di social media berlaku keganasan rumah tangga Ustaz. Okey, jadi macam mana kita nak melihat dari sudut bila mana ditimpa musibah itu, sepatutnya kita melihat kesalahan itu pada diri sendiri, bukan pada pasangan kita ataupun bukan pada anak-anak kita. Ini antara benda yang perlu kita garap dalam kehidupan seharian kita. Cuma how tu Ustaz, the part how tu macam mana kita nak bila satu ujian ataupun satu perkara kesilapan itu berlaku dalam rumah tangga, macam mana kita nak balik pada diri kita bukan menyalahkan orang lain. Okay, Ustaz boleh bagi tips? Yang pertama kita kena ingat bila kita tunjuk pada orang, salah awak. Satu jari pergi ke depan, berapa balik ketiga? 3 balik. Kemudian yang kedua, kita penyelesaian masalah yang baik bukan menyalahkan orang, mencari punca masalah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita kena ingat kita tidak sempurna. Dan kadang-kadang sebab kita tak nampak contoh mudah, kita tak nampak jerawat di muka kita, kita rasa kita cantik. Dan kita cuma nampak jerawat pada muka orang. Kadang-kadang pasangan kita, anak-anak kita tu boleh jadi cermin kita. Dan pada masa tu ego perlu dikorbankan, cakap elok-elok mungkin. Bila berlaku kesilapan atau masalah, jangan kita asyik nampak kesilapan orang, kita kena reflect. Aku mungkin ada silap. Dan pada masa tu kita kena korbankan ego lah. Okey, ada soalan. Dia kata ayat 89 tadi soalan keluar betul. Okey. Okey, kita tengok soalan okey. Jadikan orang kafir sebagai teman kita. Okey, mula-mula sekali kita kena ingat ni ramai orang silap. Ingat tahun 80-an masa politik tengah panas, orang pun tak berapa nak cerdik, duk baca ayat lah. Bukan sahaja ayat ni, banyak ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Mula-mula sekali kita kena ingat, ketika ayat Quran turun ni kita kena faham terlebih dahulu mengikut kerangka zaman Nabi. Itu yang pertama. Bila kita buka ayat-ayat Al-Quran, dalam Quran Allah Ta'ala cerita mengenai larangan menjadikan orang kafir sebagai teman rapat. Dia merujuk pada kafir Quraisy, kafir harbi. Kafir harbi pada zaman Nabi, zaman perang, ketika surah-surah ni turun, era tu. Lepas tu untuk kita faham ayat macam ni, supaya kita jelas, ayat yang menyentuh larangan jangan berkawan, jangan jadi kawan kafir teman rapat, itu zaman darurat ketika surah-surah ayat ni turun. Sebab tu untuk kita memahami orang kafir boleh kita berkawan ataupun Al-Quran maksudkan yang perlu kita jauhi, kita kena rujuk pada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ni surah yang ke-60. Ataupun ringkas saya cerita dalam surah Mumtahanah tu Allah Ta'ala sebut ada klasifikasi orang kafir. Orang kafir ni ada 2 jenis. Surah Mumtahanah. Surah Mumtahanah ayat 7 dan juga 8. Ayat 8-9.
Allah Ta'ala sebut orang kafir ada dua. Satu yang tidak memusuhi kamu. Hak ni kita buat baik tak apa. Dan di Madinah pada zaman Nabi ada hak ni, kita tak nafi. Lepas tu yang kedua, yang dilarang, ayat ke-8 surah Mumtahanah itu kata, Allah Ta'ala larang kamu berbuat baik, menjadikan teman rapat kepada orang kafir yang memusuhi kamu. Jadi kalau kita baca dalam Quran, larangan-larangan jangan jadi orang kafir sebagai teman rapat itu, dia merujuk pada kafir harbi yang menepati ciri yang disebut oleh ayat yang ke-9 surah Al-Mumtahanah. Sekarang ni boleh ke tidak kita pakai ayat ni untuk tembak non-Muslim yang berada di Malaysia? Sebenarnya tak boleh semudah itu. Kita kena tengok juga karakter mereka. Sebab setahu saya non-Muslim berada di Malaysia, kita tak boleh panggil mereka sebagai kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang pantang lupa memusuhi, cuba sabotaj umat Islam. Adapun bukan Islam yang berada di Malaysia, mereka menghormati undang-undang, mengiktiraf Perdana Menteri, mengiktiraf yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Jadi tak semudah kita ambil satu ayat, kita bawa konteks ni sehingga kita lupa apa asas sebenar sebalik ayat itu. Allahuakbar. Okey, terima kasih. Okay, soalan seterusnya Ustaz. Ada orang tanya, wanita yang uzur syar'i tapi mahu berdoa dengan doa yang ada dalam Quran, berakhlak dok kalau lagu tahu. Kita kecil-kecil Kelantan ni. Azizah anak murid ni, student saya tu. Okey, uzur syar'i nak berdoa dengan doa dalam Al-Quran. Sebab tu kita kena ingat kadang-kadang dia gini, benda ni khilaf lah. Benda ni khilaf. Cuma kita ambil pandangan yang sederhana, nak baca Quran tu kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau boleh elakkanlah. Tetapi kalau kita nak berdoa, kita baca, ini berdasarkan hafazan saya. Bukan saya pergi buka mushaf. Dan nama pun kita dah, ini kaedah apa bahasa Arab panggil iqtibas. Iqtibas maksud kita cedok. Ayat Al-Quran kita modify. Contoh, kalau kita tengok sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ni panjang. Jadi kita ambil bahagian tertentu untuk dijadikan doa. Contoh, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu surah Al-Baqarah. Sebenarnya panjang daripada awal. Wa idh yarfa'u Ibrahim, ingat ketika Ibrahim dan juga Ismail mengangkat asas untuk pembinaan Kaabah. Lepas tu mereka pun berdoa kepada Allah, Tuhan terima. Kena kira ayat Quran lah tu. Tapi kalau kita kata tak boleh, hawa uzur syar'i, jawab je orang perempuan ni, kesian lah, tak boleh buat apa. Nak baca doa ini tak boleh. Sebahagian pada Al-Quran. Jadi nampak Islam itu sebagai agama yang sempit. Lepas tu saya lebih cenderung mengatakan, kalau sekiranya wanita nak baca Al-Quran yang dah sedia dihafal, berdasarkan ingatan dia, sila niatkan zikir, dia akan jadi zikir. Dan zikir terbaik adalah Al-Quran. Yang tak bolehnya kalau kita buka Quran betul-betul, baca juga. Dibimbangi walaupun itu khilaf. Ada mazhab kata boleh, macam mazhab Hanbali, agak longgar sedikit. Ada nas dipegang. Dibimbangi, kalau kita uzur pun buka Quran baca, tak uzur pun uzur, tak asyik-asyik baca Quran, dibimbangi lama kelamaan. Ni kawan saya tegur saya, dia kata waruk kita hilang. Waruk akan hilang. Jadi haibah Al-Quran itu dibimbangi tidak mengesap masuk ke dalam jiwa. Allahuakbar. Okey, soalan seterusnya. Okey, betul-betul soalan kita ya. Soalan Ustaz, ada pendapat mengatakan jika kita buka Al-Quran secara rawak, ayat pertama, ini lah tadi tu, yang antara kita buka secara rawak tu kan. Okey, saya bagi contoh mudah lah. Suami isteri masa PKP menghadapi masalah keuangan, bergaduh saja. Lalu dia pun guna kaedah ni, dia pun buka lah, dia buka sekali. Kita sekarang ni, kita alang-alang kita dah sampai juzuk 5, bayangkan. Dia buka sekali Quran, dia jumpa dia petunjuk surah An-Nisa ayat 130. Tengok Allah kata apa? Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau sekiranya kedua suami isteri itu berpisah, bercerai, Allah Ta'ala akan beri kelapangan kepada mereka berdua. Oh, Allah suruh kita bercerai, tak ke jahanam tu. Ataupun kita tengah bermasalah ni, kita kata minta Allah membagi jawapan. Kita buka sekali, buka surah As-Saffat, surah 37, ayat 102. Cerita Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Kita fahami anak kita sembelih. Macam tu. Bukan begitu caranya. Ini sebenarnya, ini ciri-ciri nujum dengan Al-Quran bagi saya. Minta maaf. Allah Ta'ala beri Al-Quran tu bukan untuk kita buka, cek ayat tu. Ini jawapan. Tak, bukan lagu tu. Al-Quran beri jawapan yang sistematik. Contoh kalau kita menghadapi masalah, contoh masalah masa PKP ke, keuangan ke, semua sekali, kita boleh buka, contohnya kita buka macam mana cara nak lapangkan rezeki, buka. Allah Ta'ala kata antara satu cara, takwa kepada Allah. Ataupun disebut dalam surah Al-A'raf ayat 10. Allah kata rezeki ni adalah sejenis sains. Allah kata apa? Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Allah Ta'ala tempatkan kamu di bumi
dan dijadikan kepada kamu di bumi itu ma'ayish, sumber kehidupan. Sumber kehidupan luas. Sekarang ni contoh, orang tengah PKP. Mungkin ada orang boleh juga meneruskan rezeki dengan kreativiti yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sebab di bumi dalam situasi mana pun ada sumber rezeki. Cuma kita perlu berfikir. Jadi ambil secara rawak ni saya tak setuju. Dan saya percaya Ustaz Abu Center melalui Ustaz Syahri dah jawab panjang lebar benda ni. Kena baca balik. Dan ini tak betul bagi saya. Minta maaf. Okay. Soalan seterusnya. Perbezaan su'atihim dengan khatayahu. Khatayahu dalam ayat 110 dan 112. Surah mana ni? Su'u'id. Su'ithmin khatayahu. Ini surah Al-A'raf ke surah An-Nisa ni? Ini kena tangguh dulu. Sebab kadang-kadang kita skip dulu soalan. Ya, sebab ni apa? Ada soalan lain? Okey, daripada Ammar Reza. Okey. Bagaimana pula jika kalau ahli politik non-Muslim cuba merosakkan agama Islam sebagai agama persekutuan? Okey. Ni kalau kita minat politik, jawapan kita akan berbau politik lah. Dan dalam bab ni sebenarnya saya duk nampak mungkin ada cubaan itu. Satu, kemudian kita kena berhati-hati juga kalau kita terlalu banyak buruk sangka ni menyebabkan kita mengabaikan aspek lain. Minta maaf saya tak minat politik. Ini kita kata ada possibility, tapi saya percaya perlembagaan negara kita masih lagi kukuh dan ramai lagi yang cakna benda ni boleh dihalang. Cuma saya nak tegur lah orang yang semua benda nak dibaca dengan bacaan politik. Kita nak berpolitik tak ada masalah. Politik itu sebahagian daripada Islam. Tetapi kita bimbang terlalu minat politik tak nampak lagi dalam sudut dakwah. Minta maaf, saya nak share satu hadis. Hadis yang patut jadi pengajaran kepada kita semua. Ada hadis Sahih Muslim. Kalau tak salah saya, Aisyah pernah tanya Nabi, Rasulullah, ada tak situasi yang lebih dahsyat kamu alami berbanding Uhud yang kamu dapat terkena dengan kaum? Nabi kata ada. Aku pergi ke Taif, aku berdakwah kepada Ibnu Abi Yalil. Lepas tu mereka menolak aku. Lalu aku berjalan dalam keadaan sedih sampailah ke sebuah tempat bernama Qarnus Sa'alib. Tiba-tiba aku dapati atas kepala aku ada macam naungan awan. Jibril datang. Jibril kata, Muhammad, ini malaikat bukit. Datang, Allah Ta'ala suruh malaikat bukit untuk mengarahkan dia buat apa saja. Lepas tu, malaikat bukit pun keluar. Dia kata, Muhammad, kalau mu nak aku boleh ambil 2 bukit Mekah ni, aku himpit supaya mereka musnah sama sekali. Berarti apa jawapan Nabi? Ini jawapan orang yang berjiwa besar. Dan kalau boleh minat politik, cuba tenangkan diri sekejap. Jangan nampak non-Muslim musuh. Cuba nampak non-Muslim ini possible Muslim. Nabi kata apa? Bila malaikat bukit nak musnahkan, Nabi kata tak apalah ya Allah, tak perlu. Kerana aku harapkan daripada sulbi mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan memang betul Nabi tak berjaya mengislamkan Al-Walid bin Mughirah. Tapi Nabi boleh ambil anak dia, Khalid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid. Nabi tak berjaya mengislamkan apa? Abu Talib, tapi Nabi dapat Ja'far, Uqail dan juga Ali. Nabi tak berjaya islamkan Abu Jahal, tapi Nabi dapat siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi kita kena tenangkan fikiran sekejap. Memang ancaman politik itu ada, tapi apa salah kalau kita tengok mereka ni bukan musuh politik semata-mata, non-Muslim. Mereka ni possible Muslim. Jadi sejauh mana kita buat kerja dakwah mengajak mereka daripada kita duk melawankan mereka musuh-musuh nak menghakis Islam. Dia berbanding kita boleh politik. Ya. Mungkin kita boleh tukar sedikit term betul Ustaz. Term mungkin non-Muslim kita boleh sebut not yet Muslim supaya paradigma dakwah tu ada kat situ kan. Tapi Muslim. Senang sensitif. Jadi kesimpulan ni, politik ni satu juzuk sahaja. Jangan kita nampak tu. Hak lagi penting sebenarnya dakwah tu. Sebab apa, bila kita dah ajak mereka kepada Muslim, kepada Islam, bila dah mereka menerima Islam, kita tak pergi risau dan lain. Masalah kita kerja dakwah tak buat. Lepas tu saya ni, kalau saya nak quote kata-kata Prof. Kamal Hassan di UAE dulu, tahun 2001 masa saya masuk kerja UAE. Dia bagi speech panjang lah, lepas tu dia bagi conclusion. Dia kata apa? In dakwah, kata in politik, everybody is your potential enemy. In politik, everybody is your potential enemy. But in dakwah, everybody is your potential Muslim. Bila saya dengar, saya kata, oh,
Sebelum tu kita minat juga politik, fanatik juga politik. Dah kita orang Kelantan. Ijazah kecil lagi. Okey, Allah alam. Ada soalan lagi? Tengok. Macam tak ada tu. Kalau tak keluar tu tak ada lah tu. Okey. Oh, ada lagi. So, soalan sebelum ni. Yang pertama surah An-Nisa ayat 110, kemudian Qati'ah ayat 112. Perbezaan antara su' dengan Qati'ah. Su'a dengan Khati'ah. Oh, ni saya tak mampu nak jawab sekarang ni. Ini kena rujuk ni. Dia kena refer ni, kena tengok. Okey. Oh, ada lagi. Untuk kontrak Ramadan kena tadarus baca banyak atau baca sambil tadabbur dan ambil masa, mana lebih aula? Ni banyak agak soalan. Okey, saya kata dua-dua sekali. Ginilah, Ramadan ni dah bulan Ramadan Nabi tadarus dengan Jibril ada nas kita tadarus seperti biasa, tetapi kita tadabbur kena tetapkan. Biasalah orang tanya soalan, saya jawab macam ni. Kita dengan Quran setiap hari kena ada interaksi dua interaksi. Satu secara kuantiti, baca sebanyak mungkin sebab pahalanya dijanjikan per huruf. Yang kedua, kita kena berinteraksi secara kualiti. Kualiti itu tadabbur. Kualiti dengan kuantiti. Kuantiti kita pilih masa yang kita boleh baca banyak, lapang, lepas maghrib sampai ke isyak. Terus sebulan khatam, 2 minggu khatam. Yang tadabbur tu pula, kualiti tadi tu, itu kita jangan banyak. Itu jangan banyak. Sebab Nabi ajar sahabat pun 5 ayat. Khatam 5 ayat baru pindah. Yang kita kata kualiti itu, tadabbur itu kalau boleh pilih bila pada waktu fresh. Pada waktu kita fresh. Dan guru saya, Dr. Abdul Hayy, masa di UM, dia kata waktu dia fresh lepas subuh. Dan kita tak payah banyak. Kita baca 5 ayat, kita pun cuba perhati makna ayat ni, reflect diri tadabbur. Cuba praktik apa buat. Cukup 5 ayat. Besok lagi 5 ayat. Yang kualiti tadi tu mungkin sebulan sekali khatam. Tetapi yang kuantiti. Yang kualiti 5 tahun sekali khatam pun tak apa. Tetapi kesan tu kita faham dia akan lebih berkesan. Meresap masuk dalam jiwa. Kalau tanya saya dua-dua apa, saya kata dua-dua. Bahagiakan dua-dua. Kesilapan kita tadabbur je tak mengaji tak boleh juga. Kesilapan lagi satu pula, mengaji je tanpa tadabbur pun tak boleh. Dua-dua. Sebab dua-dua dilakukan oleh para sahabat dengan Rasulullah dan juga sahabat. Okay, so jelas lah, maksudnya perlu lakukan kedua-duanya. Okay, jangan tinggal salah satu. Okay, lakukan kedua-dua. Semoga kita mendapat pahala membaca dan juga pahala untuk kita mentadabbur Al-Quran. Saya rasa dah panjang lebar kot perbincangan kita, Ustaz. InsyaAllah kalau ada ruang lagi, kita akan sambung pada masa akan datang. Okay. So, makluman semua, Ustaz Abdullah Bukhari juga merupakan salah seorang penasihat di Tadabbur Center. Jadi kita berbesar hatilah untuk mendapat khidmat nasihat daripada Ustaz Abdullah Bukhari. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah jangan segan-segan untuk terus bersama dengan Tadabbur Center. Moga-moga ini bukan kali bulan Ramadan ni bukan kali terakhir kot. Mungkin kalau ada ruang lagi kita akan berkongsi pengalaman dan juga berkongsi ilmu Ustaz kepada semua. Kalau ada ruang lagi, insyaAllah saya akan approach yang sama lah. Juzuk, hurai juzuk macam ni. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Jangan lupa esok pagi kita akan bersama dengan Dr. Tariq Ravi pada jam 9 pagi untuk kita sesi yang sama. Jadi alhamdulillah inisiatif Tadabbur Center Ustaz, kita memperkenalkan para merabi dalam bidang dakwah dan juga tafsir. Kita nak bawa ke tengah, mungkin mereka berada di universiti tidak diketengahkan. Jadi peranan kami di Tadabbur Center untuk membawa mereka, orang yang pakar dalam bidang, supaya orang ramai kenal mereka dan boleh manfaatkan ilmu yang mereka miliki. Okay. Jadi Ustaz, doa kami Ustaz. InsyaAllah. Amin. Okay. Pada itu saja. Terima kasih kepada semua. Terus menyokong Tadabbur Center, terus mengikuti perkembangan khususnya di bulan Ramadan ini di FB Tadabbur Center dan juga di IG. Sekarang pun kita aktif di IG Tadabbur Center. Moga-moga dengan perkongsian daripada inisiatif daripada Tadabbur Center ini akan berikan sedikit sebanyak ruang untuk kita mempelajari ilmu yang baharu pada setiap hari. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.